主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. 大家平安。 Shalom. 很感谢上帝，今天我们有机会一起来敬拜我们的上帝。 Bersyukur pada Tuhan pada hari ini kita boleh berbakti kepada Tuhan. 谢谢教会本堂的长老、执事、牧师传道给我的机会，在贵堂分享神的道。 Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan untuk berkhotbah di tempat ini. 弟兄姐妹们，今天我们的主题就是永不成就。 Saudara-saudari, tema kita pada hari ini adalah tidak pernah usang. 这个就是我们教会在这一个月所定的主题。 Ini adalah tema yang ditentukan bagi gereja untuk bulan ini. 因为这个月呢，我们要讲到关于共同兴起。 Karena pada bulan ini kita bicara mengenai Rise Together. 在我们教会进入到第84周年的这一年当中，特别是这一个月，我们要一起来学习，我们怎么样可以共同兴起。 Di dalam ulang tahun gereja yang ke-84 tahun, khususnya pada bulan ini kita peringati, kita akan belajar bagaimana Rise Together. 上一个礼拜我们已经学习了如何建立或者栽培一个有福音为动力的一个人际关系。 Di minggu lalu kita sudah belajar relasi yang digerakkan oleh Injil. 那今天我们要学习关于我们如何继续的创新，成为一个永不成就的一个基督徒或者一个教会。 Hari ini kita mau belajar gimana menjadi sebuah gereja yang terus berinovasi. 那我们要一起来读神的话语。我们今天早上所要思考的经文呢，是取自于腓立比书第2章14到16节。请弟兄姐妹们可以翻开圣经，我们要一起来读这段经文。 Nats kita pada hari ini diambil dari surat Filipi pasal kedua ayat 14 sampai dengan 16. Mari kita membuka Alkitab kita baca bersama-sama. 我们可不可以用中文一起来读这3节经文呢？ Apakah kita bisa bersama-sama membaca Nats ini di dalam bahasa Mandarin? 我们一起来用中文读，请。 Mari kita baca. 凡所行的都不要发怨言，起争论，使你们无可指摘，诚实无伪，在这弯曲悖谬的世代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀。16节，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。以你们的情。 Dalam bahasa Indonesia, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bercacat dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 弟兄姐妹们，在我们的生活当中，我相信我们有所等待的一件东西或者一件事情。 Saudara-saudari, saya yakin di dalam hidup kita ada sesuatu yang kita tunggu atau kita 我不 dambakan. 知道你们正在等待什么，或者沉浸等待什么。 Saya tidak tahu kalian masing-masing mendambakan apa atau pernah mendambakan apa. 但是弟兄姐妹们，我觉得在我的成长过程当中，当我少年时期的时候，我所等待的其中一个很重要的东西就是光。 Tapi pada saat saya masih muda, masih kecil, saya merindukan satu hal, yaitu terang. 因为呢，我成长在一个小地方，一个乡下， Karena saya tumbuh di satu desa yang kecil, 电能不像大城市这么的，就是这么的流通。 yang listriknya tidak semelimpah di kota. 所以呢，就是一天有电，然后就停电，会停很多天，甚至1-2个礼拜。 Listrik di sana hanya menyala satu hari, kemudian bisa mati sampai beberapa hari, bahkan 1-2 mingguan. 所以呢，弟兄姐妹们，电来的时候，灯亮的时候，我们就非常的开心。 Oleh sebab itu ketika ada listrik kami sangat gembira sekali ada 我 terang. 们就赶快把那个抽水机打开，然后就把井里面的那个水抽出来，装在这个桶子里面用。 Begitu listrik datang, kami langsung menyalakan pompa supaya bisa memompa air dan kami tampung. 我们中午也可以开电风扇，可以吹风扇，可以凉快一点。
Dan di saat siang hari kami bisa menyalakan kipas angin sehingga tidak terasa sumuk. 但是呀，tidak sumuk ya，但是电停了之后，灯也没了，晚上很暗呢。 Tapi kemudian listrik mati dan di saat malam hari begitu gelap. 不但很暗，也是很热，因为没有风扇可以吹。 Bukan hanya gelap tapi juga panas sekali karena tidak bisa menyalakan kipas 所以呢，弟 angin. 兄姐妹们，光对我来说是很重要的一件事情。 Oleh sebab itu bagi saya terang waktu itu begitu penting bagi saya. 我不知道你们有没有共同的经历啊？ Tidak tahu apakah kalian memiliki 但 pengalaman 是我 yang 相信， sama. 如果你们有一样的经历，曾经有过这样子的经历，我相信你们会很珍惜这个所谓的光。 Tapi kalau kalian memiliki pengalaman yang sama, saya yakin kalian pasti akan sangat menghargai adanya terang 那 itu. 感谢主，我就离开了那个小乡下，就来到了万隆。我在万隆也住了21年。 Tapi syukur kepada Tuhan saya boleh meninggalkan desa saya itu, kemudian saya datang ke Bandung. Di sana saya sudah tinggal 21 tahun. 在万隆就没有这种事了， Di Bandung tidak ada masalah itu lagi. 就没有所谓的停电了。 Tidak ada masalah mati listrik. 就算有停电的话，也是大概只停几分钟就亮了。 Kalaupun ada mati listrik paling hanya mati berapa menit kemudian sudah menyala lagi. 我就可以享受丰富的这个光线啊， Di sana saya bisa menikmati terang yang berlimpah 也可以吹空调啊。 dan bisa menyalakan AC. 也真的有光是一件好事，对吗，弟兄姐妹们？ Ada terang itu satu hal yang sangat baik, 我 benar 们在家里 saudara-saudari. 需要光，在教会也是需要灯光啊。 Kita di rumah butuh terang, di gereja butuh terang. 我相信没有一个人不喜欢光，对吗？ Saya yakin tidak ada satupun orang yang tidak suka akan 我们 terang. 喜欢光，我们不喜欢黑暗。 Kita suka terang, tidak suka gelap. 所以呢，弟兄姐妹们，光是永不成就的一件事情啊。 Oleh sebab itu terang adalah satu hal yang tidak akan pernah usang. 我以为我问题解决了， Tapi saya kira masalah saya sudah beres. 但是原来我结婚以后才发现有新的问题啊。 Tapi ternyata setelah menikah saya menemukan masalah baru lagi. 因为我的太太喜欢的那个光跟我喜欢的光不一样， Karena jenis terang yang disukai oleh istri saya beda dengan 她 terang yang saya sukai. 喜欢的光色跟我喜欢的光色不一样啊。 Terang yang dia sukai beda dengan terang yang 我 saya 喜欢的 sukai. 光色就是白的， Terang yang saya sukai itu yang berwarna putih. 她喜欢的我喜欢的是白的，是很亮的那一种光色。 Putih dan yang sangat terang sekali. 她喜欢的是比较黄的，是比较暗一点的。 Tapi dia suka yang agak kuning dan agak redup. 为什么呢？ Kenapa? 因为姐妹嘛， Karena dia perempuan. 姐妹就比较喜欢浪漫一点。 Perempuan lebih suka agak romantis. 我觉得如果比较暗黄黄的，跟我以前在乡下用的那个灯光一样啊。 Tapi saya merasa kalau agak redup itu seperti teringat kembali waktu saya kecil di desa 我千 dulu. 辛万苦离开了小乡下，到了大城市，你还给我这种光色，黄黄的、暗暗的，我很不习惯。 Saya sudah senang sekali boleh meninggalkan tempat itu, berada di Bandung, tapi sekarang malah harus menghadapi terang yang redup 所以 seperti 我 itu 们家 lagi. 就分成两部分， Jadi rumah kita dibagi dua bagian. 这一区块是他的地方， Yang area sini areanya dia. 就用比较黄的、比较暗一点的。 Di sana pakai lampu yang terangnya agak redup, agak kuning. 那这一边就是我的地带， Lalu area yang satunya area saya. 用亮的、用白的。 Di sana pakai lampu yang terang sekali, yang warna putih. 所以虽然夫妻在上帝里面结合了、结婚了，但是光色还是不一样啊。 Sekalipun suami istri di hadapan Tuhan sudah jadi satu, tapi terang yang disukainya 但是后 beda. 来我们找到了中间的路， Tapi terus kita mendapat satu jalan keluar. 原来光色是可以调的， Ternyata terang itu juga bisa dimodifikasi. 白跟黄当中有一个叫做自然白， Di antara warna putih dan warna kuning itu di tengah-tengahnya ada warna 自然的 natural, natural 呀 Natural ，natural white 就是 natural putih. 呀，我们就今天用那个光色，就大家就和平了，就和睦了， Jadi saat 就不 ini 吵 kami 光色 sudah 了。 pakai warna yang tengah-tengah itu. 所以我们看到光呢，弟兄姐妹们，它不但是永不成就，它也是不断的创新啊。 Jadi kita melihat bahwa terang itu bukan saja tidak pernah usang, tapi dia juga terus berinovasi. 今天便利商店可能是用白色的光色， Hari ini mungkin pakai warna 呀， yang 便利商店。 di toko-toko itu Ya.
但是 pakai 如 warna 果 putih. 这个饭店呢、旅馆呢，就用偏黄的。 Tapi kalau yang di hotel gitu pakai yang agak kuning. 所以呢，光色有不一样的光色， Jadi terang itu ada macam-macam warna 光也不断的在创新呢， dan dia juga terus-menerus 所以 berinovasi 它成为一个永不陈旧的一个东西。 sehingga dia menjadi sesuatu hal yang tidak pernah usang. 明光是非常重要的一件事情啊，弟兄姐妹们。 Terang adalah satu hal yang sangat penting. 那圣经用光、用明光这个事情、这个东西来形容基督徒啊。 Bahkan Alkitab menggunakan terang ini untuk menggambarkan orang-orang Kristen. 腓立比书第2章15节这边说到，你们显在这世代中，好像什么？好像明光照耀。 Di pasal Filipi pasal 2 ayat 15 dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah orang yang jahat dan sesat sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. 你们显在就是显现、显明在、彰显在这个世代当中，好像明光照耀。 Kita berada di tengah-tengah zaman ini seperti bintang yang bercahaya. 意思就是说，人家需要我们， Itu berarti bahwa orang-orang membutuhkan 我 kita. 们的来到应该是被人所期待的， Kehadiran kita seharusnya dirindukan oleh orang. 我们的来到应该是被我们家人所期望的一件事情所等待的。 Kehadiran kita seharusnya dinanti-nantikan dan dirindukan 哎 oleh 呀，爸爸妈妈 orang 怎么很 rumah. 久了没有来呢？ Kenapa papa dan mama sudah lama tidak datang? 哎，祖父祖母这么久了没有来我们家呢？ Kenapa kakek dan nenek sudah lama tidak datang? 好想 Papa? 你们哦！ Kami sangat kangen. 我们的朋友们看到我们应该是很喜欢的、很开心的， Teman kita kalau melihat kita seharusnya mereka senang. 就像看到光一样，他们看到我们应该是蛮开心的，因为啊，世界上的明光来了。 Seolah-olah melihat terang datang. 呀，但是今天弟兄姐妹们，请问， Tapi tolong tanya pada saat 今 ini, 天我们的来到，我们的存在是别人所渴慕、所需要的，还是别人所弃绝的呢？ apakah kehadiran kita itu dibutuhkan orang atau malah disingkirkan? 我们的家人看到我们，哎呀，这个又来了。 Apakah orang rumah melihat kehadiran kita malah dia merasa, aduh datang lagi. 我们大家庭团聚的时候，有我们这个基督徒来啊， Saat di reuni keluarga ada orang Kristen datang. 他们看到我们是，哎呀，太好了，有基督徒来了，还是，哎呀，怎么会有基督徒呢？ Apakah sanak saudara kita senang melihat kita dan bilang, oh ada orang Kristen datang, atau malah mereka susah? 我们的家人看到我们，哎呀，又是他，又是爸爸妈妈，又是叔叔婶婶来了，哎呀，真是为什么要有基督徒呢？ Apakah orang rumah kalau ada kehadiran kita malah merasa sedih, aduh ini orang datang lagi. 是哪一 Begitu? 个呢，弟兄姐妹们？ Yang mana? 呀，我们成为基督徒被我们的朋友们所欢迎吗？ Kita sebagai orang Kristen, apakah kita diterima oleh teman-teman kita? 很多时候没有哎， Seringkali tidak. 为什么呢？ Kenapa? 因为有的时候，并且很多时候，我们表现的那个光是太老旧的那种光。 Karena terang yang ada pada kita itu terang yang sudah expired kadaluarsa. 我们跟人家沟通的方法，我们表达意见的方法，真的跟这个时代不相应啊，就是不适合这个时代的方法。 Cara kita berkomunikasi atau menyampaikan pendapat itu sudah tidak relevan dengan zaman ini. 我们去我们朋友家看到，哎，很不错，有中国买来的东西，好漂亮哦。 但是上面有一只龙，呀，有一只龙那个。 Kalau kita melihat satu benda kita 然后 datang 上面有一只龙的话， ada satu benda dari Tiongkok yang bagus tapi kemudian di atasnya ada gambar 我 naganya. 们怎么说呢？ Lalu kita gimana 哎 berkomentar? 呀，这个东西丢掉了，这个是魔鬼啊！ Ini barang dibuang saja, ini setan ini. 因为蛇、龙是魔鬼嘛。
Karena ular atau naga yang ada gambar seperti itu setan semua. 对，在圣经里面，创世纪第3章，蛇代表魔鬼或者被魔鬼使用，这是没错的。 Benar bahwa di Kejadian pasal 3 itu ular digambarkan sebagai 但是 iblis. 请不要忘记，在民数记、亚伦、摩西的章上面有一只铜蛇，也是那个是代表救恩。 Tapi jangan lupa di kitab Bilangan apa yang Musa angkat itu adalah patung tiang ular. 所以 tembaga. 蛇一定是代表魔鬼吗？ Jadi apakah ular pasti menggambarkan iblis? 看你怎么解释啊？ Itu tergantung bagaimana kita menafsirkannya. 不要那么狭窄，可以吗？ Jangan begitu sempit sekali pikiran kita. 看到有人烧香，我们就说哎，拜偶像，拜偶像， Ada orang bakar 拜偶像，那个烧香呀。 bakar itu hiu terus langsung 我们就说 bilang, 哎，你是拜偶像的， oh kamu ini penyembah berhala, 你是拜魔鬼的。 kamu penyembah 哇，这 iblis. 句话很伤人哎。 Sebab perkataan seperti ini sangat melukai orang. 对，的确有一些人拿香是把父母、把祖先当成神来拜，对，这是没错的。 Memang ada orang yang menyembah-nyembah gitu, membakar gitu, dan mereka menyembah orang tua mereka, para leluhur seolah-olah mereka itu Allah. 但是有很多人没有把祖先当成神来拜，有很多人是这样。 Tapi juga ada banyak orang yang tidak menjadikan para leluhur mereka itu Allah. 有的人他们只是做一个纪念而已。 Mereka hanya sebagai satu peringatan melakukan itu. 如果我们一看到有人拿香，我们就说你是拜魔鬼的。 Kalau kita begitu melihat orang bakar hiu langsung bilang, oh kamu penyembah iblis. 我们这句话真的会伤别人的心， Perkataan ini akan sangat melukai orang. 我们会被人弃绝， Kita akan ditolak oleh orang. 不是因为我们没有真理，不是， Bukan karena kita tidak memiliki kebenaran. 但是我们表现真理的方法不合适这个时代。 Tapi bagaimana kita mengekspresikannya itu sudah tidak relevan dengan zaman 我 ini. 有一次传福音给85岁的老公公， Saya pernah memberitakan Injil pada seorang orang tua yang sudah berumur 他是 85 tahun. 拜祖先的。 Dia itu menyembah leluhur. 然后我跟他谈的时候，他说：“哦，对，曾经有一次有一个传道人来跟我传福音， Terus dia juga pernah bercerita, benar pernah ada seorang pekabar Injil yang mengabarkan Injil pada 然后那 saya. 个传福音的那个传道人看到我这一张桌子有香，然后他说：你不要再拜偶像了，那个烟会伤你的眼睛。 Terus pekabar Injil itu bilang kepada dia, kamu jangan menyembah berhala lagi, itu asapnya. Yeah. Asapnya bisa melukai matamu. 哇，我听到这一句话很惊讶，非常的压抑啊。 Saya mendengar dia bercerita, saya sangat kaget. 我然后对他说：我说先生，请你饶恕我们基督徒啊。 Terus saya bilang kepada dia, ya Tuhan ampunilah kesalahan kami orang 我说那 Kristen. 一句话实在不应该讲出来呀。 Perkataan seperti itu harusnya tidak dikatakan. 我们虽然不赞同烧香这个做法， Sekalipun kita tidak setuju tindakan membakar hiu 但是 itu, 我们至少要尊重他孝顺父母的那一颗心，对吗？ tetapi paling tidak kita harus menghargai sikap hormat mereka terhadap orang 我 tua. 们不能够因为不赞同烧香就把一个人骂成这个样子吧，把他的做法也批评得这么严重。 Kita tidak perlu karena begitu melihat orang bakar hiu langsung memberikan kritikan yang begitu keras. 所以弟兄姐妹们，请问我们今天是被人所需要、所欢迎的光，还是被人所拒绝的光呢？ Jadi tolong tanya, apakah kita pada hari ini menjadi terang yang dibutuhkan orang lain atau ditolak orang? 上帝要我们成为这个世代的明光， Tuhan mau kita menjadi terang di tengah-tengah zaman 就 ini, 是今天的明光， yaitu terang di saat ini 不 hari 是 ini, 昨天的光。 bukan terang di hari 我们 kemarin. 说我们昨天年轻的时候我们做了光，今天我们是不是还一样做光呢？ Mungkin kita di waktu masa muda kita menjadi terang, apakah saat ini kita masih menjadi terang? 所以弟兄姐妹们，为了可以成为一个永不成就的光，我们要继续不断的学习。
Oleh sebab itu, supaya menjadi terang yang tidak pernah usang, maka kita perlu untuk terus belajar. 学习与这个时代相应。 Belajar untuk beradaptasi, menjadi relevan dengan 我 zaman 们 ini. 要学习配合这个时代的发展， Kita harus mengikuti perkembangan zaman. 我们要懂得这个时代的人在想什么。 Kita harus memahami apa yang orang zaman ini 如果我们跟 pikirkan. 我们的家人、跟我们的孩子、孙子要有一个良好的沟通，我们要学习他们的想法、他们的思想是什么。 Kalau kita mau supaya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak cucu kita, kita harus memahami pemikiran 我 mereka. 们不能说我们是一个很成功的一个商人，我一定是最明白的，你年轻人什么都不明白。如果我们这样讲，我们没有办法跟他们沟通。 Kalau kita merasa kita adalah bisnismen yang sudah sukses, maka kita pasti akan bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak kita, itu belum tentu. 如果我们觉得我们吃的盐比他们吃的饭多，我们走的桥比他们走的路还要长，我们就总是觉得看不起别人，我们就很难跟别人沟通。 Kalau kita sudah merasa sudah lebih banyak makan garam dibanding anak-anak kita makan nasi, ataupun kita lebih banyak menjalani jembatan dibanding mereka menjalani jalan, maka kita akan susah untuk bisa berkomunikasi 圣经 dengan 要 baik 求我 dengan 们成为 mereka. 今天的明光，弟兄姐妹们。 Allah mau supaya kita menjadi terang di zaman ini. 如果上帝过去使用你成为过去的世代的明光，上帝也要使用你成为今天的人的世代的明光。 Kalau Allah pernah memakai kalian menjadi terang di masa lalu, Allah juga masih mau pakai kalian menjadi 所 terang 以 di 我们要 zaman 不断 ini. 的学习。 Oleh sebab itu kita perlu untuk terus belajar. 我在教会是服侍家领团契的，我家领就是长青团契，是pelayanan lansia saya。 Saya ikut pelayanan lansia. 呀，我是负责人。 Saya penanggung jawabnya. 呀，弟兄姐妹们，我看到有很多年长者很了不起耶。 Saudara-saudari, saya melihat banyak orang-orang lanjut usia yang luar biasa. 他们不断的学习， Mereka terus belajar. 学习用手机， Mereka belajar gimana pakai HP, 学习制造一个视频， belajar bagaimana membuat video, 呀，学习用手机跟朋友们联络沟通。 belajar bagaimana berinteraksi dengan sesama 所以 melalui HP. 我非常的相信上帝可以使用年长者。 Jadi saya sangat percaya bahwa Allah masih bisa memakai orang-orang yang tua 成为这个世代的明光， menjadi terang di zaman ini. 所以我们要不断的学习。 Oleh sebab itu kita harus terus belajar. 赞同吗，弟兄姐妹们？ Apakah kalian setuju? 赞同吗？ Setuju? 阿门吗？ Amin. 呀，我们赞同，我们阿门。我们要不断的学习， Kita perlu terus belajar. 这个是不一样的时代。 Ini adalah zaman yang berbeda. 如果以前的时代呢，一个上了年纪的人好像什么都做不了了。 Kalau di zaman dulu orang yang sudah usia lanjut kelihatannya sudah tidak bisa 但是 apa-apa. 今天不一样哎，真的 Tapi。hari ini benar-benar beda. 我看到今天的年长者已经完全不一样了。 Saya melihat orang-orang lanjut usia di zaman ini sangat berbeda. 今天健康的年长者越来越多。健康。 Hari ini orang-orang tua yang sehat itu banyak sekali. 呀，今天呢，会用手机、会用科技的年长者越来越多。 Dan yang bisa memakai HP juga makin lama makin banyak. 懂得世界经济政治的年长者越来越多。 Dan yang paham ekonomi dan politik dunia itu juga makin banyak. 会交朋友的年长者也越来越多。 Yang bisa cari teman baru itu juga makin 所以我 banyak. 们要一起加油。 Oleh sebab itu kita harus terus 我们 bersemangat. 要不断的学习更新，好让我们可以被上帝使用，成为这个时代的明光。 Kita harus mau untuk terus diperbaharui supaya menjadi terang di zaman ini. 但是弟兄姐妹们， Tapi 不断 saudara-saudara, 的学习是不够的， cuma hanya dengan terus belajar itu juga tidak cukup. 我们还需要回到圣经的原则里面。 Kita juga perlu untuk kembali kepada kebenaran firman 我们 Tuhan. 需要维持合一， Kita perlu menjaga persatuan. 这个是我们不断学习的一个精神。 Ini adalah semangat yang terus kita perlu pelajari. 维持合一， Menjaga persatuan. 神的话这样说： Firman Tuhan 凡 berkata 所 begini. 行的都不要发怨言，起争论。 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan 在我 berbantah-bantahan. 们学习更新的过程当中，
Pada saat kita belajar untuk memperbarui diri, 我们要记得不要发怨言，不要起争论。 kita harus ingat kita jangan bersungut-sungut, jangan 很多人 berbantah-bantahan. 常常因为自己已经学了很多， Ada orang yang karena sudah belajar banyak, 自己懂了很多， mengerti banyak, 自己会很多东西、很多事情， bisa mengerjakan banyak hal, 所以他就骄傲起来了。 maka kemudian kesombongannya muncul. 一个人骄傲就怎么样呢？ Kalau orang sudah sombong 就 lalu 看 gimana? 就看不起别人。 Mereka memandang rendah 你 orang 学的 lain. 没有我多， Mereka menganggap, oh kamu tidak sebanyak saya 所以 ilmunya. 你要听我的。 Makanya kamu harus nurut pada 我 saya. 讲什么，我要怎么做，你要照着去做。 Saya ngomong apa, saya mau gimana, kamu harus menurut. 到最后怎么办呢？另一半的那个人心里就很不舒服了， Akhirnya gimana? Pihak satunya akan merasa tidak 然 terima. 后彼此之间就有隔阂， Akhirnya terjadi perselisihan 就起争论了。 dan bisa 很 berbantah-bantahan. 多时候因为有骄傲、有看不起的这件事情，一个家庭就分裂了。 Banyak keluarga juga hanya karena kesombongan sikap seperti ini akhirnya terjadi perpecahan. 孩子从国外回来， Anak dari luar negeri pulang 拿到了学位， sudah dapat gelar, 开始觉得自己很懂经济， merasa dirinya sangat paham ekonomi, 懂怎么做生意， paham gimana menjalankan bisnis. 就开始对爸爸妈妈说：“你们做的生意的方法太旧了，不要做了，换我的方法。” Lalu dia langsung bilang ke orang tuanya, cara kalian menjalankan bisnis itu sudah usang, pakai Baik. cara saya. 换我来做经理，换我来做总理，你们退休了吧？ Jadikan saya direkturnya saja, kalian pensiun, 呀，你们就在家里面了吧？ kalian di rumah saja. 这个叫做看不起别人。 Ini namanya tidak menghormati orang 虽 lain. 然学了很多， Sekalipun sudah belajar 成为一 banyak, 个厉害的人 menjadi orang yang ahli, 也没有用， percuma 也 juga. 不能够成为这个时代的明光， Tidak bisa menjadi terang di zaman 因为我 ini 们看不起别人。 karena dia tidak menghormati 如 orang 果我们 lain. 觉得我们在教会待久了， Kalau kita di gereja sudah 我 lama, 们什么侍奉岗位都做过了， kita sudah banyak melayani di 有 berbagai 新一代 bidang. 的人起来， Ada satu generasi baru 然后我 yang 们觉得啊， datang. 你们什么都不懂事， Lalu kita merasa, kalian ini apa-apa 你 tidak paham. 你们只知道出主意花钱，你们都不知道钱怎么来的。 Kalian hanya tahu gimana mengajukan usul, tapi tidak tahu dari mana uang datang. 啊，你们不要多讲了，你们听我讲的。 Kalian sudah tidak usah banyak omong, kalian dengar kata-kata saya saja. 我们没有办法成为这个时代的明光啊， Maka kita tidak bisa menjadi terang di 因 tengah 为我们 zaman 会 ini. 起争论， Karena kita menyebabkan timbulnya 我们会 perbantahan. 彼此之间打起来。 Kita bisa saling berselisih. 所以，我们成为基督徒，要成为这个时代的明光。我们不但要不断的学习更新自己，我们还是要为此合而为义。 Oleh sebab itu kita sebagai orang Kristen gimana menjadi terang yang tidak usang, kita harus menjaga persatuan. 保罗说：“凡所行的，都不要发怨言，不要起争论，你们才能够在这个世代当中显为世上的明光。” Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan supaya kita boleh menjadi bintang di dunia ini. 呀，第二件事情， Hal yang kedua, 我们的基础呢？我们不断的学习更新的基础是什么呢？弟兄姐妹们， apa landasan kita untuk terus belajar? 我们的基础就是要持守神的话语。 Landasan kita yaitu berpegang pada firman 弟兄 Tuhan. 姐妹们，当我们不断的学习更新自己的时候， Pada saat kita terus belajar memperbarui 我们 diri, 慢慢会走得越来越前面，越来越前面，对吗？ kita akan berjalan makin lama makin maju. 呀，弟兄姐妹们，走在前面的人有一个问题， Tapi orang yang berjalan di depan itu punya satu 就 masalah. 是他会失去方向。 Mereka bisa kehilangan arah. 所以我们看到有人拿到第一名，先不要开心啊！ Jadi kalau kita melihat orang ada yang nomor 1, kita jangan 我们 senang 要好 dulu. 好的为他们的未来祷告。 Kita harus mendoakan dia. 我们的孩子、我们的孙子拿到第一名，成为最有成就的人、最有钱的人、事业做最好的人，我们真的要努力的为他们祷告。 Kalau anak kita menjadi orang nomor 1 yang sukses di dunia bisnis atau apapun, kita harus mendoakan 因为 dia. 走在前面的人很容易就失去方向。 Karena orang yang berjalan paling depan itu mudah untuk kehilangan arah. 我有一个朋友在神学院的时候，
跑路呢，赛跑是最快的。 Saya punya teman waktu di seminari itu ada satu yang dia larinya cepat 那 sekali. 有一天我们几间神学院有一个聚会， Suatu saat di seminari kita ada satu persekutuan 然后有一个比赛就是赛跑比赛， dan di sana diadakan lomba lari. 它不是在一个跑道上，而是就是进到森林，就是在自然的那个地方赛跑。 Lintasannya tidak hanya lurus begitu saja tapi melewati satu hutan. 呀，所以呢，他跑得最快， Orang ini larinya paling cepat. 我们就等他嘛。 Lalu kita menunggu dia. 我们非常的期待，我们心里面就已经知道了，一定是他第一个回到地方的。 Dalam hati kita semua mengira bahwa dia pasti yang nomor satu. 但是后来呢，等了，哎，他不出现。 Tapi kita tunggu dan tunggu, dia belum juga 原 muncul. 来第一个出现的不是他， Dan akhirnya yang muncul pertama bukan dia, 是别人。 tapi orang 我们很 lain. 好奇，哎，我们这个朋友在哪里啊？ Kami semua heran, kemana teman kami itu? 等了一段时间，他才出来。 Setelah ditunggu lama, orang itu baru muncul. 我们说，哎，你去哪里啊？ Kami tanya dia, kamu tadi 你 pergi 不是 kemana? 跑得最快吗？ Bukannya kamu lari paling cepat? 他说对啊，我是跑得最快，我是跑在最前面，我是第一的。 Dia bilang, ya benar, saya tuh larinya paling cepat, saya yang paling 但 depan. 是跑到一段时间之后， Tapi setelah melewati lari sampai jalan 我发 tertentu, 现到没有人了。 saya lihat tidak ada orang di sekeliling 原 saya. 来我跑错方向了，我走迷了， Ternyata saya sudah tersesat, salah arahnya. 跑得太快， Karena larinya terlalu cepat, 没有注意到那个方向。 tidak melihat tanda 因为你 petanda. 跑在森林里面是有牌子的，你要往左往右，你是要注意的。 Karena waktu melintasi di hutan itu ada penunjuk arahnya. 你不能只是跑得快， Ada yang ke kanan atau ke kiri 要 gitu. 跑对路线啊。 Jadi tidak boleh hanya yang penting lari cepat, 他因 tapi 为跑 harus 得第 lari 一名，跑得太快了，没有把路线看好，没有把那个标号看好，方向看好， Kalau larinya cepat tapi tidak melihat penunjuk arah, 所以他就走迷了， maka akan tersesat. 就拿不到第一名了。 Akhirnya tidak dapat nomor 1. 这个就是走在最前面的人的问题。 Ini adalah masalah bagi orang-orang yang berada di posisi nomor 因为我 1. 们走在前面呢，要不断的更新，要不断的努力。 Karena kita berada di depan, kita harus terus untuk berinovasi. 我们 terus 常 berusaha. 常为了更新自己而更新，我们忘记了我们走的方向是哪里。 Kita sering berinovasi hanya demi inovasi itu, tapi akhirnya melewatkan arah yang benar. 对啊，对，我们常常为了走在第一，所以跑得很快，我们忘记我们的方向是往哪里走，往哪里跑。 Kita hanya demi mengejar menjadi nomor 1, akhirnya kita malah melalaikan arah yang harus dituju. 所以呢，保罗说你要持守生命的道。 Oleh sebab itu Rasul Paulus memperingatkan sambil kita harus berpegang pada firman kehidupan. 印尼文是说你边走呢，你要持守，你要berpegang啊，你要持守生命的道。 Di bahasa Indonesia dikatakan berpegang. 那中文翻译的把生命的道表明出来。 Tapi di terjemahan bahasa Mandarin berbeda, dikatakan firman kehidupan itu harus dinyatakan keluar. 其实呢，中文的翻译就把印尼文的翻译的意思就解释出来了。 Dari terjemahan Mandarin itu dinyatakan arti dari terjemahan bahasa 为什么我 Indonesia. 们要持守生命的道呢？ Kenapa kita harus berpegang pada firman 因为我 kehidupan? 们不断学习更新自己的目的，不是为了让我们成为一个好看的人， Karena kita terus memperbarui diri itu bukan supaya diri kita sendiri kelihatan lebih 乃是 baik. 我们要把我们所持守的这个道表明出来给这个时代的人看。 Tetapi supaya firman itu yang kita pegang itu bisa kita nyatakan bagi 所 zaman 以我 ini. 们要不断的学习，怎么样把这个生命的道表现给这个时代的人看。 Oleh sebab itu kita perlu terus belajar gimana menyatakan keluar firman yang kita pegang itu. 如果我们没有不断的学习， Kalau kita tidak terus belajar, 没有不断的更新自己，
kita tidak terus memperbarui diri, 我们就很难把这个生命的道表明给这个世代的人看。 kita akan kesulitan untuk bisa menyampaikan atau menyatakan firman itu kepada zaman 他们会 ini. 觉得我们太老旧了。 Mereka akan merasa kita sudah usang. 但是如果我们不断的学习，不断的学习，不断的更新自己， Tapi kalau kita mau untuk terus belajar, mau untuk terus memperbarui diri, 我们就可以被上帝使用，成为一个有效的见证人。 maka kita akan bisa dibentuk oleh Tuhan, dipakai Tuhan menjadi saksi yang efektif. 并且我们也不会走错方向， Dan kita tidak akan kehilangan arah. 对的还是对，错的还是错。 Yang benar ya benar, yang salah ya salah. 我们没有失去我们的原则。 Kita tidak kehilangan prinsip. 有一次，美国一个讲员，一个牧师叫做 John Huffman， Ada seorang pengkhotbah dari Amerika, John Huffman. 这个人其实不是名目， Dia bukan seorang yang terkenal. 所以我相信大家没有人听过这个名字。 Jadi mungkin kalian ada yang belum pernah mendengar 其 nama 实我 ini. 也没有听过， Sebenarnya saya juga belum pernah 但是 mendengar 这个人 sebelumnya. 后来被世界所关注， Tapi kemudian nama ini diperhatikan oleh seluruh dunia. 因为有一天他讲到的时候， Karena satu hari pernah dia saat berkhotbah, 那个时候美国总统 Richard Nixon 出现了一个事件，就是 Watergate 的这个事件。我不知道大家对这件事情有多少的 saat 理 itu 解。 Presiden Amerika Richard Nixon menghadapi masalah Watergate, 呀 skandal 所以 Watergate. 呢，当这个 John Huffman 讲到的时候，教会的长老就提醒他：你千万不要讲 Watergate 这件事情。 Oleh sebab itu saat pendeta John Huffman mau khotbah, dia diberitahu dulu, kamu jangan menyinggung mengenai skandal 因为 Watergate. 这间教会呢，有可能总统会来，因为这间教会是总统有的时候会来聚会的一个教会。 Karena gereja itu adalah gereja di mana Presiden Richard Nixon kadang datang ke situ. 呀，但是他在准备当中，他就写了 Watergate 是错误，是一个罪恶，总统需要悔改。 Tapi pada saat dia menyiapkan khotbahnya, dia Saya sudah usia. menulis bahwa Watergate itu adalah satu dosa. 呀，当天他讲到， Hari itu dia berkhotbah. 有的时候 Richard Nixon 来，有的时候不来， Kadang Richard Nixon datang, kadang tidak datang. 但是当天他来了， Tapi di hari itu dia datang. 哇，他就紧张起来了。 Lalu dia merasa tegang. 讲到都会有奖章的，对吗？ Mau khotbah pasti akan ada naskah 呀 khotbah. 像我讲到也有奖章，我有写，每一个字有打在我的手机里面。 Seperti saya saat ini khotbah juga ada naskahnya. 他 di 说我 HP 写 saya. 了这句话， Dia bilang saya sudah menulis. 下面总统也来了， Tapi presidennya juga datang. 怎么办呢？ Bagaimana ini? 长老提醒我不要讲这句话， Penatua di sana mengingatkan saya jangan menyinggung masalah Watergate. 但是那个时候当着总统的面，他就讲了，总统需要悔改 ，Watergate 是一个罪恶。 Tetapi saat itu dia khotbah, dia langsung menghadap ke wajah Presiden Nixon dan bilang bahwa Presiden perlu untuk bertobat. Skandal Watergate itu adalah satu dosa. 其他的牧师、其他的讲员都没有讲这句话，只有他讲这句话。 Tidak ada pendeta lain yang berani menyatakan hal itu, cuma pendeta ini. 弟兄姐妹们，John Huffman 他持守神的道，这个生命的道， Saudara-saudari pendeta John Huffman, dia berpegang pada firman 为 kehidupan. 了把神的道表明给当时的人听，当时的人看。 Demi untuk menyampaikan firman itu. 这个就是弟兄姐妹们，上帝呼召我们成为这个时代的明光的目的， Itulah tujuan kenapa Tuhan menjadikan kita terang bagi zaman ini. 就是要光照被谬弯曲的时代。 Yaitu untuk menerangi zaman yang sesat ini. 如果我们没有把神的话这个生命之道表明出来，我们就没有办法光照这个弯曲被谬的时代。 Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran itu, firman itu kepada zaman ini, maka kita tidak bisa menjadi terang yang menerangi 我们 mereka. 没有办法光照他们，然后带领他们回到上帝面前。 Kita tidak bisa
menerangi mereka dan membawa mereka kepada Tuhan. 我们顶多只是成为一个好看的人而已。 Kita hanya bisa menjadi orang yang kelihatan baik, 我们成为一个很聪明的人是可以的， bisa menjadi orang yang pintar. 但是我们如果没有把生命的道表现出来，我们没有办法成为一个带领人归向上帝的那个明光。 Tetapi kalau kita tidak menyampaikan firman itu, maka kita tidak bisa menjadi terang yang menerangi mereka. 最后， Terakhir, 我们要永远记得， kita harus ingat selamanya 我们是讨神的喜悦，讨神的欢喜。 bahwa tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan. 为什么保罗劝腓立比的教会，劝今天的教会，我们要成为这个世代的明光呢？ Kenapa Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi, menasihati kita semua bahwa kita harus menjadi terang? 为什么我们为了成为永不成就的明光，我们要维持合一，我们要持守神的话语呢？ Kenapa supaya menjadi terang yang tidak usang, kita harus menjaga persatuan dan berpegang pada firman kehidupan. 因为我们最终的目的就是要讨神的欢喜。 Karena tujuan akhir kita yaitu untuk menyenangkan Tuhan. 保罗在第16节说：“叫我在基督的日子好夸，我没有空跑，也没有徒劳。” Rasul Paulus di ayat 16 mengatakan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma 这 bersusah-susah. 个就是保罗自己劝腓立比教会的目的，也是希望他也是希望腓立比教会有一样的目的，就是在耶稣基督的日子，自己可以不至于羞愧。 Inilah nasihat Rasul Paulus supaya didengar oleh jemaat Filipi, supaya tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. 意思就是说，不是让他可以有什么东西，不是有什么可夸之处，不是。意思就是说，他可以在上帝面前负责自己的人生，负责自己的侍奉，是在上帝面前讨神喜悦的。 Tetapi bukan supaya mereka dapat memegahkan diri, tetapi supaya 他在神面前，他就是已经对于自己的生命负责任了。 tetapi boleh memberikan pertanggungjawaban atas dirinya sendiri. 今天我们为什么要成为这个时代的明光呢？ Hari ini kenapa kita menjadi terang bagi zaman 为 ini? 什么要成为一个永不成就、不断学习、不断更新的一个明光呢？ Kenapa harus menjadi terang yang tidak pernah usang? Kenapa harus terus belajar? 让我们将来 berinovasi? 在上帝面前可以负责。 Yaitu supaya kita pada saatnya nanti dapat memberikan pertanggungjawaban pada 可以 Tuhan. 在神面前有一个很清楚的一个交代，主，我没有亏负你给我的这个托付。 Supaya kita dapat memberikan pertanggungjawaban yang baik kepada Tuhan, tidak menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah serahkan pada 你所 kita. 托付给我的这个家庭、孩子、孙子这个家人，我已经好好的带领他们来到你面前了。 Keluarga, pasangan, anak-anak yang sudah Tuhan serahkan pada kita, kita pertanggungjawabkan dengan baik di hadapan 我 Tuhan. 努力的跟他们建立关系，建立一个良好的沟通。我不断的学习他们所学的，目的就是要把他们带到你的面前。我这件事情我做到了。 Kita baik-baik menjaga relasi dengan mereka, kita belajar bagaimana berkomunikasi dengan mereka supaya kita bisa membawa mereka kepada Tuhan. 你所托付给我的这个公司里面的人，我这个团队的员工，我已经尽量跟他们建立关系，建立良好的沟通，已经尽量的把他们带到你的面前了。这件事情我做好了。 Perusahaan yang Tuhan sudah percayakan pada kita, anak-anak buah, para karyawan yang Tuhan sudah percayakan pada kita, kita baik-baik berkomunikasi dengan mereka dan kita bisa mempertanggungjawabkan mereka di hadapan Tuhan. 这个就是我们的目的。 Inilah tujuan kita. 将来在上帝的面前，我们可以好好的交代我们自己的人生。 Pada saatnya di hadapan Tuhan kita bisa memberikan semua pertanggungjawaban itu 我们 dengan 已 baik. 经讨好上帝的喜悦了。 Karena kita sudah menyenangkan hati Tuhan. 弟兄姐妹们，这个就是我们大家，我们教会在84周年的这个时刻，共同所要立的一个心志。 Inilah moto di dalam peringatan ulang tahun ke-84 gereja kita. 我们要共同兴起，
Kita harus rise together. 一起来。 Bersama-sama bangkit. 虽然我们已经84年了，84 Sekalipun 岁了， sudah berumur 84但是 tahun, 我们要继续成为一个永不陈旧的教会， tapi kita mau terus menjadi gereja yang tidak pernah usang. 继续照耀上帝托付给我们的这个世代， Terus menjadi terang, menerangi zaman yang Tuhan sudah percayakan 带 bagi 领这 kita. 个世代透过这间教会归向我们的上帝。 Membawa generasi di zaman ini kepada Tuhan. 但愿上帝祝福我们大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita.